ramai yang seolah-olah macam tak percaya dengan kemasukan beliau, tetapi kita kena berikan kepercayaan kepada pemain tersebut untuk beraksi dalam first 11 bersama-sama dengan Brandon Gunn di bahagian tengah, iaitu Halim Syahari, pemain tengah pasukan Selangor yang sudah pasti mempunyai tugas yang amat berat dalam perlawanan ini, iaitu untuk mengimbangi bahagian tengah dan juga menyekat serangan-serangan yang bakal dilakukan oleh skuad yang dikenali sebagai Naga Emas ini. Rekod pertemuan di antara kedua negara selepas 20 perlawanan, 11 dimenangi oleh Vietnam, 5 dimenangi oleh Malaysia. Dan antara pemain-pemain lain yang diturunkan termasuklah pemain yang beraksi dengan klub SC Heerenveen di Belanda, iaitu Doan van Hau memakai jersey nombor 5, dan juga penyerang yang berada di Saint Trudense, iaitu Nguyen Công Quang, yang pada awalnya tidak diletakkan dalam bangku simpanan sahaja, tetapi memandangkan dia mempunyai skill yang agak tinggi, maka dia diturunkan berbanding dengan pemain-pemain yang lain seperti Nguyen An Duc ataupun Nguyen Thian Lin. Bagi Tan Cheng Ho pula, ini dia pengesahan kesebelasan yang ada, termasuklah Halim Syahari bersama-sama dengan Brandon Gunn. 3S yang kita harapkan untuk meledak hari ini: Soumaré, Safawi dan juga Syafiq. Tetapi di bahagian pertahanan, Matt Davis, Syarul, Corbin dan juga Aidil Zafwan wajib untuk mempamerkan aksi yang mantap dan juga begitu kebal di bahagian pertahanan. Pemain-pemain yang lain yang mengharapkan untuk mereka diturunkan juga dalam kesebelasan utama, tapi tidak kesampaian, tetapi mereka berharap untuk dapat beraksi dalam perlawanan yang dilangsungkan di Hanoi ini. Korea Selatan bawah 20 dan juga Korea Selatan senior pada tahun 1981. Itu dia permulaan permainan yang dimulakan oleh pasukan tuan rumah terlebih dahulu. Peluang di sini. Apa yang akan berlaku? Apakah yang akan diberikan di sini? Kita dapat lihat ada tolakan, tetapi pengadil menghadiahkan kad kuning kepada Syarul Saad. Dia mengatakan, Abin Push, saya ditolak dalam situasi di hadapan pintu gol sebentar tadi. Seorang pemain yang memiliki kaki kiri dengan hantaran serta percubaan yang mengelirukan, dan dia sekali lagi akan mencari pemain-pemain tinggi lampai seperti Doan van Hau. Kapan kemas, dan kita lihat berlega-lega 4 pemain Malaysia dalam kotak penalti. Satu hantaran jauh terlepas di belakang, lontaran ke dalam yang mengelirukan Jang Van Lam. Sayangnya Soumaré pula, tapi bola itu sedikit laju. Pas gagal tackle yang dilakukan itu. Kali ini berdepan dengan Syarul. Tidak, offside, jujur. Terupas, dan begitu pantas sekali Nguyen Kong Hai meluru untuk melakukan tindakan penyudah, seolah-olah mereka dapat mencari ruang, mendapat ilham lubuk antara Matt Davis dengan begitu Vietnam datang untuk melakukan serangan. Quang Quang mencari ruang untuk melepaskan diri, dia tolak ke sebelah kiri kepada Van Hau. Van Hau berdepan dengan Matthew Davis sekali lagi, tapi Davis berjaya untuk menghalang. Marking, perhatian terus harus diberikan dalam situasi ini. Itu dia. Dia tak ada ruang sebenarnya. Peluangnya amat tipis, tetapi dia sempat untuk melakukan kuesan ke dalam pintu gol pada minit ke-39 ini. Vietnam di depan menerusi pemain yang bahaya mereka, Nguyen Kong Hai. Satu kesilapan ataupun kealpaan di bahagian pertahanan. Hari ini dengan persembahan mantapnya, sukar untuk Soumaré, Matthew Davis dan juga yang lain untuk mencuri bola. Tindakan yang bijak dapat dilakukan. Satu lagi jolokan ke hadapan.
Letak semula ke sebelah tepi. Ada larian yang bijak dapat dilakukan di sini. Peluang. Oh, tepaskan Vietnam. Malaysia dapat bertahan. Syarul Saad yang berada betul-betul di hadapan pintu gol menafikan peluang yang dimiliki oleh Nguyen Anduk. Selepas satu terupuas yang mengelirukan di barisan pertahanan ini. Ada pasukan negara di Hanoi. Tidak kesampaian. Apabila pasukan Vietnam di bawah bimbingan Pak Seung Ho menerusi jaringan tunggal Nguyen Quang Hai pada minit yang ke-39 tadi.